juga ada. Dan kerana itulah pasukan Team Hak menaruh harapan kepada Hilda selaku frontliner mereka. Sejujurnya, saya lebih prefer kalau diambil Ruby, tambahkan lagi crowd control ke atas Red Esports ini. Mungkin untuk Team Hak, mereka merasakan Kan mereka tukar Lining untuk berikan panda di kawasan bawah supaya tak di counter oleh pasukan Red Esports. Ini bukan permainan catur, ini catur 3D sekarang ini. Tetapi Ash hampir sahaja dijatuhkan terpaksa menggunakan flickernya seawal-awal minit yang pertama ini. Tetapi percaturan yang baik sebenarnya telah dilakukan oleh pasukan Team Hak dan akan diteruskan lagi oleh Min. Hampir mendapatkan kill tetapi kena bersabar buat seketika. Ya, tapi Min, Man sebenarnya yang berjaya mendapatkan kill yang pertama. Dibaling saja boomerang beliau dan mendapatkan kill terhadap Ash yang tak nak balik. Sebab adanya Min dekat kawasan belakang yang pastikan pemain daripada Team Hak tak boleh nak orang kata balik semula ke base mereka. Zaid Hakimi perlu berhati-hati, terpaksa bergerak lebih agresif untuk mendapatkan jungler objektif terlebih dahulu. Tetapi di bahagian tengah, Gary terus sahaja Abyssal Strike dikenakan ke atas Ash dan keganasan daripada pasukan Team Hak tidak lagi diakhiri sekarang ini. Red Esports perlu bersabar seketika, perlu capai power spike terlebih dahulu untuk melakukan serangan balas. Ya, tapi Team Hak tahu itulah apa yang cuba dilakukan oleh Red Esports. Semestinya mereka akan cuba dapatkan semaksimal mungkin early aggression yang ada di tangan mereka sekarang ini. Turtle yang pertama telah pun hidup Zaid Hakimi, telah pun mencecah level 4, tetapi lihat bagaimana Min lakukan zoning out masuk ke dalam kawasan jungle milik pasukan Red Esports. 4 lawan dengan 1 bukanlah perkara yang diingini oleh Min dan terus sahaja sprint digunakan pakai untuk melarikan diri, meloloskan dirinya daripada keadaan yang begitu sempit sebentar tadi. Namun begitu, Red Esports ketinggalan sedikit sebanyak 1,300 gol, tetapi ianya bukanlah pengakhiran cerita game pertama ini. Ya, masih lagi ada masa untuk mereka mengejar goal difference sekarang ini, tapi Zaid Hakimi perlu fokuskan terlebih dahulu kepada purple buff beliau. Tapi sekali lagi Min, Zaid Hakimi terpaksa menggunakan Temple Soft Blade demi melarikan diri. Adakah beliau berjaya untuk menjatuhkan Min? Dan itulah dia kill yang ingin didapatkan oleh Red Esports, mencatatkan kill yang pertama. Namun begitu, pada waktu yang sama Gary berjaya untuk mendapatkan objektif Turtle. ya, objektif Turtle, pertukaran nyawa berserta dengan Turtle dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Tetapi Team Hak sepertinya mereka pastikan pasukan Red Esports tak dapat farming dengan begitu mudah, dengan begitu selesa. Lihat saja bagaimana rotasi yang dilakukan oleh Min. Dia tahu, dia tak perlu ikut teammate dia. Apa yang perlu adalah ikut di manakah kedudukan Zaid Hakimi. Akan mencari Min sekarang ini di bahagian belakang. Masih lagi bernyawa sekarang ini. Cuba bersama dengan Panda sekarang ini. Zaid Hakimi akan menjatuhkan Min dengan begitu mudah. Panda yang akan dikejar. Demonic Force dibuka beberapa kali. Dan Rand Beauty, salam maut diberikan kepada Panda sebentar tadi. 2 berbalas dengan 3. Tapi lihat apa yang berlaku di kawasan bawah. 3 minit yang pertama, 1 turret telah pun dijatuhkan oleh Team Hak. Tumpuan utama mereka sekarang ini mendapatkan 1 demi 1 objektif pada fasa awal game. Lola Ditarik, dihentak sekarang ini, tetapi tiada masalah untuk Lola mendapatkan shield dengan begitu banyak sekali, menghalang Red Esports daripada terus mara ke hadapan. Begitu juga dengan Min di bahagian tepi sebentar tadi. Satu benteng pertahanan yang baik dikemukakan oleh pasukan Team Hak dan Min perlu berhati-hati. Kalau dia terlampau di bahagian hadapan, mudah saja untuk dihukum. ya, tapi dekat kawasan tepi pula Mal dijadikan fokus utama oleh Lola. Mal perlu balik sedikit dan sekali lagi Min dia perlu berhadapan dengan 3 orang. Namun Gary ada kat kawasan belakang. Man juga datang cuba untuk memberikan bantuan. Dan Zaid Hakimi, ya, purple buff ada di tangan beliau tetapi sangat-sangat tidak aman Gary. Cuba untuk mendapatkan Mom tetapi mudah saja mengelakkan dirinya daripada dikenakan Abyssal Strike sebentar tadi. Dengan menggunakan Retribution, dia tak ada mobility flicker. Andai kata flicker di tangan Gary, mungkin kill itu boleh didapatkan oleh beliau. Ya, dah cakap pasal tiadanya flicker, adanya Retribution terus saja. Min akhirnya berjaya dengan misi beliau mencuri buff milik Zaid Hakimi. Zaid Hakimi sekarang ini cuba untuk masuk. Satu kesilapan daripada Zaid Hakimi sebentar tadi cuba untuk mencuri Turtle, tetapi nyawanya yang dicuri semula oleh ahli pasukan Team Hak dan secara tidak langsung menambahkan lagi kedudukan ekonomi 2.6 ribu gol sekarang ini. Ya, sedikit demi sedikit Team Hak mereka cuba untuk menjauhkan
goal lead yang ada di tangan mereka. Red Esports, apa yang mereka perlu lakukan adalah play safe sedikit. Jangan terlampau ke hadapan, Mam. Wah, tak boleh nak buat apa-apa. Damage output, penetration daripada Gary begitu besar. Crowd control daripada Man begitu menjengkelkan sekarang ni. Lihat, Zaid Hakimi hanya ingin clearkan minion saja tetapi bertukar menjadi seekor kucing di bahagian tepi pula. Lola cuba untuk mendapatkan Mal tetapi God Altar terpaksa dibuka untuk menyelamatkan nyawa gold laner mereka sekarang ini. Sekarang ni bukan gol sahaja yang ada di tangan pasukan Team Hawk, tetapi lihat perbezaan level di antara Gary dan juga Zaid Hakimi. Gary dah cecah level 10, Zaid Hakimi baru level 8. Gol ranking di tangan Gary dan juga Lola. Panda dan juga Man diikuti dengan 4 player daripada pasukan Red Esports. Di bawah sekarang ini perlu mengejar gol untuk mendapatkan lebih banyak ekonomi dan juga item yang sangat-sangat diperlukan lebih-lebih lagi di tangan Zaid Hakimi yang semestinya boleh dikatakan satu hero yang scaling perlukan item dependent. Benar sekali. Perlu mendapatkan peluang terlebih dahulu. Setup perlu dilakukan dengan lebih cantik. Tetapi lihatlah bagaimana pasukan Team Hawk menyepit ahli pasukan Red Esports, Red QT. Hampir saja dijatuhkan tetapi malah kill tersebut akan didapatkan oleh Min sebentar tadi. Quicksand Guard tidak mampu untuk menyelamatkan saudagar pasir tersebut. Ya, tapi lihat Zaid Hakimi dia cuba untuk dicari, ditangkap. Tempest of Late dibuka. Ingin melarikan diri sekarang ini dan berjaya untuk menghembuskan nafas lega daripada tangkapan seekor kucing daripada mana sebentar tadi. Kucing ni dia comel tapi pada masa yang sama sangat berbahaya, sangat membunuh. Lola seorang diri di kawasan atas. Dia tahu tugas dia untuk membuka map, untuk memberikan vision kepada pasukan Team Hawk. Masuk minit yang ke-7, 4 turret telah pun dijatuhkan tapi Mam dia terkena damage yang sangat-sangat besar. Fokus kepada turret terlebih dahulu. Ini adalah turret yang kelima di tangan Team Hawk dan kelihatannya pasukan Red Esports tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Baru masuk minit yang ke-7, penguasaan map yang sangat-sangat baik oleh Team Hawk. Saya pernah lihat perlawanan ini berkali-kali daripada pasukan Team Hawk Mars. Kita lihat bagaimana leading ada pada pasukan Team Hawk. Tetapi kalau kita kembali kepada masa yang lampau, lead ini tak bermakna untuk Team Hawk kalau mereka tak boleh nak menambahkan perlawanan ini. Tetapi bagaimanakah caranya untuk mereka tutupkan perlawanan ini untuk pasukan Team Hawk? Mungkin untuk Team Hawk mereka boleh, sebenarnya mereka sekarang ni tak boleh sebab mereka bawakan Hilda dan juga mereka bawakan Nana. Jadi early advantage adalah milik mereka dan seharusnya mereka melakukan impact snowball dan mendapatkan kelebihan sehingga ke penamat game. Tetapi Red Esports juga ada banyak counter kepada hero yang dipakai oleh mereka. Jadi mereka perlu berhati-hati apabila mereka mahu execute sebuah team fight disebabkan kalau salah buat caturan dan bila-bila masa Zaid Hakimi boleh melakukan pick off dan split pushing juga mudah untuk mereka. Lord didapatkan oleh pasukan Team Hawk pada waktu ini minit ke-8. Ya, Team Hawk sekarang ini Lord ada di tangan mereka dan apa yang perlu dilakukan oleh Team Hawk untuk menamatkan game Tadi. di mana sekarang ini Lord ada di tangan Team Hawk. Tinggal 3 saja inhibitor turret yang boleh dijadikan tumpuan utama berserta dengan Crystal. Di mana sekarang ini apa yang saya lihat untuk Team Hawk, mereka tak fokus ke kawasan golem, membiarkan Panda terlebih dahulu untuk farming, untuk dapatkan item-item beliau. Mereka lebih fokus kepada rotasi di kawasan mid lane sekarang ini untuk menguasai river dan juga jungle milik pasukan Red Esports untuk pastikan, untuk menyekat pasukan Red Esports daripada mendapatkan farming mereka. Lot telah pun masuk, berharap masuk, mengetuk pintu tapi Lola. Falling Stamon yang cantik sebagai permulaan sebentar tadi. Raging Sandstorm yang berjaya untuk mendapatkan Gary dengan begitu mudah sekali. God Altar telah dibuka. Red Esports ingin mencuba mempertahankan base mereka sekarang ini. Mal telah dipancing di bahagian belakang. Demonic Force telah dibuka. Panda tidak mampu melarikan Gary. Di mana S berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Kesilapan yang dilakukan oleh pasukan Team Hawk membenarkan Red Esports untuk mendapatkan 3 kutipan kill buat diri mereka. Team Hawk sedikit saja mistake yang mereka lakukan terlampau memaksa kehadapan. Dan sebentar saja tadi Lola, Falling Star Moon terkena kepada 3. Tetapi dia lupa adanya Ren QT yang boleh masuk dan boleh saja menangkap. Team Hawk kembali lakukan counter engage. Damage dan ranking sekarang ini
semestinya akan ada di tangan Lola yang sentiasa berada di kawasan depan, sentiasa melakukan zoning out kepada pasukan Red Esports. Diikuti rapat dengan Min. Zaid Hakimi terpaksa menggunakan Tempest of Blade dan terus saja melarikan diri. Andai kata Min menggunakan execute di situ mungkin boleh menjatuhkan Zaid Hakimi. Tetapi satu kerja yang baik telah dilakukan oleh beliau mendapatkan Damage pada fasa awal game. Tapi bila masuk ke mid game dan juga late game, semestinya akan fokus untuk lebih menahan damage yang boleh dikeluarkan oleh Team Hawk. Jadi kekurangan untuk pasukan Red Esports buat masa kini adalah damage yang boleh dikeluarkan oleh mereka lebih-lebih lagi. Pada awal game sekalipun, Zaid Hakimi dikengkong oleh pasukan Team Hawk untuk memastikan beliau tak dapat farm, tak dapat resources yang diperlukan. Dan sekarang ini, Team Hawk sekalipun mereka tak benarkan langsung kekosongan yang berlaku di kawasan jungle milik pasukan Red Esports diisi oleh mereka. Lot yang kedua ada. Team Hawk sepertinya kalau mereka dapatkan lot yang kedua ini, sepertinya mereka cuba nak endkan game seawal yang boleh. Ya, tetapi kita kena lihat mampu ke tidak mereka melakukan perkara tersebut kerana benteng pertahanan daripada Red Esports juga tak boleh dipandang enteng sekarang ini. Kita lihat bagaimana kedudukan Red Esports berlegar-legar di kawasan Lloyd ini. Pandai akan memulakan serangan Lola di bahagian paling hadapan. Cuba melakukan sedikit sebanyak ahli selak mata sekarang ini, tetapi Mam masuk ke bahagian belakang. Sekeliling Eagle telah diguna pakai. Card Altar juga telah dibuka. Kita lihat bagaimana Shadow Stampede. Cubaan untuk menarik Panda tidak berjaya. Gary di bahagian belakang telah difokuskan terlebih dahulu sekarang ini, dan Ren QT sebagai pembalasan kill sekarang ini. Call of Tank daripada Panda telah diaktifkan, tetapi tidak berjaya untuk mendapatkan ahli pasukan yang lain kecuali Zaid Hakimi sebentar tadi. Sekali lagi, sekali Eagle ke arah Mam. Lola, satu falling stamu yang cantik. Mam perlu melarikan diri sekarang ini, tetapi ahli pasukan Team Hawk yang lain akan fokus mendapatkan inhibitor turret di bahagian tengah. Hanya tinggal Ash sahaja, seorang diri yang ingin mempertahankan base mereka. Tetapi adakah cukup ataupun tidak untuk pasukan Team Hawk nak menambahkan perlawanan ini? Ren QT telah hidup semula dan pasukan Red Esports sekali lagi hembusan nafas lega untuk mereka. Ash, apa yang dilakukan oleh beliau untuk mempertahankan Crystal terletak tadi menggunakan Shadow Stampede untuk menarik pasukan Team Hawk untuk keluar daripada Crystal. Dan disebabkan itulah mereka tak mampu untuk menamatkan game ini. Sekarang ini Lot telah pun dimulakan. Min dan juga Lola menghalang pergerakan pasukan Red Esports daripada masuk ke kawasan Lot. Gary masuk ke kawasan hadapan. Ya, Zaid Hakimi telah menggunakan Tempest of Blade sekarang ini. Kita lihat bagaimana Gary Abyssal Strike tidak terkena kepada sasaran. Mam, Combo of Tank telah diaktifkan sekali lagi. Bertembangan Panda ini berjaya untuk mendapatkan Ash, berjaya untuk mendapatkan Mam. Zaid Hakimi split push ingin dilakukan, ingin mendapatkan hadiah sagu hati saja sebentar tadi, iaitu turret di bahagian tengah. Namun begitu, hadiah yang lebih lumayan telah didapatkan oleh Gary, iaitu Lord. Ya, inilah apa yang saya suka daripada Zaid Hakimi, di mana dia tahu team fight sukar untuk dimenangi oleh pasukan Red Esports. Jadi beliau melakukan split pushing, tapi bukanlah mudah. Ada Min. Begitu sakit damage yang telah dilontarkan sekarang ini. Gary hampir saja ingin mendapatkan Zaid Hakimi, tetapi timing daripada Tempest of Blade-nya sempat diguna pakai untuk melarikan diri terlebih dahulu. Lot telah muncul di bahagian tengah. Adakah pasukan Team Hawk telah bersiap sedia untuk cuba mendapatkan perlawanan ini? Kerana Red Esports hanya mampu berdiri saja di base. Cubaan untuk mempertahankan base mereka sekarang ini, mempertahankan maruah mereka. Call Altar telah dibuka. Gary di bahagian belakang. Abyssal Strike telah dibuka, tetapi Call Altar itu menyelamatkan keadaan buat ketika ini. Panda berjaya untuk mendapatkan Mam. Rank QT yang menjadikan fokus sekarang ini. Min telah dikorbankan di bahagian belakang. Lola masih lagi ada. Panda telah dijatuhkan. Zaid Hakimi, kita lihat Tempest of Blade berjaya pula untuk mendapatkan Gary. Double kill untuk Zaid Hakimi. Rank QT masih lagi tidak berputus asa menghalang pasukan Team Hawk. Bukan sekali, bukan dua kali, tetapi 3 kali daripada mendapatkan kemenangan. Sekali lagi pasukan Red Esports berjaya mempertahankan Crystal mereka dengan sangat-sangat baik daripada kemajuan pasukan Team Hawk. Dan
Saya nak tanya Mars kali ini, apa yang boleh dilakukan oleh Team Hawk untuk menamatkan game ini? Mereka perlu utiliskan keberadaan Panda selaku marksman. Damage pasal late game pada waktu ini sangat-sangat mudah ditangkap sebentar tadi. Panda dimatikan terlebih dahulu dan menyebabkan pasukan Team Hawk tak dapat untuk mengeluarkan output damage yang begitu banyak bagi mereka mendapatkan kemenangan. Walaupun turret bagi pasukan Red Esports telah diratakan terus. Dan mangsa yang ketiga sebentar tadi, Gary, yang telah ditangkap dengan mobility yang pantas ada pada Zaid Hakimi, menyebabkan Team Hawk terpaksa untuk berundur semula. Tetapi perlu clearkan minion wave terlebih dahulu sebelum bergerak pergi ke kawasan lot sekarang ini untuk memulakan satu engagement yang boleh dikatakan engagement yang terakhir sekiranya mereka berjaya untuk melakukan perkara tersebut. Kita lihat Red Esports terus masuk di bahagian belakang. Panda akan dikorbankan dengan serta-merta sekarang ni. Tetapi Zaid Hakimi masih lagi hidup dengan Adika Alta, namun tidak main yang berjaya untuk mendapatkan shutdown ke atas diri beliau. Lihat di bahagian belakang adanya Min, adanya Lola sekarang ni. Falling Stamun yang baik telah dikemukakan. Lola masih lagi bernyawa, masih lagi ada shield yang begitu besar. Terus sahaja pasukan Red Esports terpaksa mengundurkan diri kerana damage utama mereka telah ditumbangkan, iaitu link daripada Zaid Hakimi. Ya, dan dengan tiadanya retribution di tangan Red Esports, ini adalah peluang untuk Team Hawk menjatuhkan Lord ini tanpa sebarang pertukaran. Tapi Mam datang. Gary terpaksa larikan diri. Sekali Eagle dikenakan ke arah beliau. Mampu ke tidak Mam bersama dengan Ren QT mendapatkan kill pembalasan ini? Lord belum lagi diriset oleh mana-mana, akhirnya telah dikeluarkan oleh Min sebentar tadi, memaksa Red Esports untuk pulang semula ke arah base mereka. Begitu juga dengan Team Hawk. Perlawanan jongkang-jongkit sekarang ini. Ya, perlawanan jongkang ni, satu mistik, satu kesilapan kecil sekalipun boleh menjatuhkan mana-mana pasukan. Kalau dah masuk minit 18 ni nak burak pasal gol, semestinya boleh saja dikejar. Tapi Mam, nyawanya tinggal sedikit. Cuba untuk mengejar Lot telah pun di reset. Min masuk ke kawasan hadapan, Panda daripada kawasan belakang. Lola. Okay, kita lihat Lola bersama dengan Min. Dua ahli Team Hawk sahaja yang dihantar sebagai frontliner untuk menghalang ahli pasukan Red Esports. Mam sekarang ini perlu diberikan perhatian. Adakah dia akan dijatuhkan? Winter Tranchant sempat diguna pakai. Min kemungkinan yang akan dikorban sebentar tadi. Immortality telah diguna pakai. Raging Sandstorm daripada Ren QT hampir merenggut nyawa Min. Tetapi dengan adanya Immortality, peluang kedua telah diguna pakai. Ya, tapi adakah peluang kedua akan diberikan kepada Red Esports untuk mempertahankan kristal mereka? Ini adalah lot yang ketiga untuk Team Hawk. Adakah ini penamatnya di game yang pertama? Mampukah mereka menamatkan game ini? Red Esports perlu melakukan pertahanan sekali lagi di kawasan bawah. Zaid Hakimi cuba untuk memaksa Lola jauh daripada teammate beliau, cuba lakukan split pushing, tapi Lola tidak termakan umpan. Join team fight sekarang ini yang cuba dimulakan oleh Min. Kita lihat bagaimana disiplin ni sangat-sangat penting untuk pasukan Team Hawk. Siapakah yang akan masuk terlebih dahulu? Tempest of Blade telah diguna pakai, tetapi lihat bagaimana cut Alta daripada Ash memberikan peluang kedua untuk Red Esports, dan Team Hawk melakukan tanda hormat kepada perkara tersebut. Mereka tidak memaksa untuk melakukan team fight kerana kesilapan kalau dilakukan akan memberikan akibat yang begitu besar. Kali Lola Falling Stamo dikenakan di bahagian hadapan, hampir saja ingin mendapatkan executed, tetapi kita lihat crossbow attack Gary berjaya untuk mendapatkan bomb. Crystal telah dibuka sekarang ini untuk diberikan ketakan daripada pasukan Team Hawk, dan akhirnya kalau sekali tak